Assalamualaikum dan selamat pagi tuan-tuan. Hari ini saya nak kongsikan sikit dekat tuan-tuan pasal timeline, iaitu masa, perjalanan masa. Okey, tanpa cakap panjang, objektif saya lebih kepada nak menyentuh pasal apakah persediaan kita tentang perjalanan masa yang akan berlaku. Okey, di sini saya mengambil contoh diri saya sendirilah. Bukan nak kata contoh saya ni bagus, tapi ini sebagai contoh sebenar diri saya. Okey, kita ambil contoh kat sini ya. Dalam graf timeline masa yang saya buat dalam bentuk Excel ni, kat sini tuan-tuan akan dapat lihat, kat sini adalah tahun. Ini tahun hari ni lah, tahun 2020. 11 means tahun saya berkhidmat sebagai seorang tentera. Ayah dan mama ni umur saya lah, saya dah wah sebaya. So umur saya sekarang 34 tahun. So saya ada 4 orang anak. Anak pertama 7 tahun, anak kedua 5 tahun, anak ketiga 4 tahun dan anak keempat 3 tahun. Ini adalah current situation hari ini. Okay. Melihat kepada unjuran ni, jika saya buat unjuran dalam bentuk masa, insyaAllah jika panjang umur, jika mati tak payah ceritalah. Kita buat persediaan. Mati bila kita tak pasti, tapi kita buat persediaan. Okey, sekiranya dipanjangkan umur, insyaAllah by the time tahun 21-22 sampai tahun 2030, anak saya yang pertama, Akilah, berumur 17 tahun, which is SPM lah. So pada umur 18 dia akan menyambung pelajaran di universiti. Tak kisahlah apa universiti, bidang apa yang dia minat, itu suka hati dia. Okey, so yang kuning ni bermaksud adalah pada tahun anak umur SPM 17 tahun dia. 17. So saya anak seorang satu setahun. So jarak gap dia setahun seorang je lah. Tadi nombor 2 ni jarak 2 tahun. Okey, kuning bermaksud kat sini saya dah tulis dana pendidikan. So, dana pendidikan anak saya sepatutnya dah siap pada umur dia 17 tahun sebelum dia masuk universiti. So, saya tak naklah pada 18 baru nak masuk universiti, baru nak cari duit. So, saya harap pada umur 17 tahun dia saya dah dapat dah duit yang saya nak untuk saya hantar dia masuk universiti. Okey, persoalan dia mudah saja. Sebab tu bila kita sentuh pasal matlamat, kita mesti sentuh 3 perkara. Apa tajuk dia? Dana pendidikan. Yang kedua, berapa nilai yang kita nak. Kat sini saya letakkan 100,000. And then target masa adalah 17 tahun anak. So dekat sini saya ambil contoh anak nombor 1, umur dia akan 17 pada umur 17 tahun dia. Pada ketika itu umur saya adalah 44 dan ketika setahun perkhidmatan saya 21 tahun perkhidmatan dan 30 tahun. 30 ni bermaksud tahun 2030. Okey, setakat tu jelas ya. Okey, kat sini saya nak tunjukkan macam mana caranya jika kita buat dalam bentuk timeline. Jika tak buat, kita tak nampak. So di sini jika kita buat dalam bentuk timeline, kat sini 17 tahun masuk universiti, habis SPM, tahun dia tingkat 5 lah. So 18, 19, 20, 21, 22 lebih kurang 5 tahun ni adalah tempoh masa dia belajar. Okey, dan 23 adalah dia tamat belajar. Lebih kurang macam tu perkiraan dia 5 tahun. So yang ni apa pula? 22 tahun perkhidmatan atau 45 tahun. Ini umur saya, bermaksud kalau saya berpilih untuk bersara awal. Dan di sini jika saya mengambil umur 52 tahun dan umur tahun perkhidmatan dah 29, ini jika saya berhenti sebagai seorang kapten bodoh lagi lah. Bayangkan 29 tahun berkhidmat masih kapten. So di sini bersara wajib bagi seorang kapten dan sini bersara wajib bagi seorang major. Lieutenant Colonel tak nak cerita lah. Katalah bodoh-bodoh sangat pun major lah. Umur 55 tahun, 32 tahun berkhidmat pada tahun 2041. Apa saya nak tunjuk kat sini, jika kita zoom up sikit, tuan-tuan akan nampak macam ni. Sebenarnya apabila anak kita masuk je universiti, kita masih bekerja. Andaikan kita tamat bekerja atau tidak ada apa-apa punca pendapatan, macam mana kita nak hantar anak untuk masuk universiti di sini? Itu satu soalan. Yang kedua, sedar atau kita tidak sedar, apabila anak kita tamat belajar 22 tahun umur, which is 23 ni baru dah settle down, 23 ni kita masih bekerja atau tidak? Jika kita mengambil pilihan berhenti pada umur major 55 tahun, okey, kita berhenti, kita tidak ada punca pendapatan di saat anak kita dah habis belajar. Okey, itu satu. Okey, kalau tak ada pendapatan, macam mana? Maksudnya pendapatan daripada pekerjaan askar, kalau berhenti kerja lain tu pulang lah. Dan ni ada pendapatan. Okey, persoalan yang saya nak timbulkan dekat sini adalah, adakah tuan-tuan fikir yang pertama berkenaan dengan dana pendidikan anak untuk disambung belajar pada dia selepas habis SPM kat sini? Sebenarnya tuan-tuan tak perlu fikir sangat pasal dana pendidikan, sebab kita ada option sebelum nak fikir pasal nak siapkan 100,000. Apa option yang kita ada? Option yang pertama, kita kena make sure anak kita super bijak, super pandai, supaya JPA atau kerajaan nampak dia memang hebat dan dia akan dapat beasiswa untuk dia belajar. Settle masalah kita. Jadi kita kena make sure anak kita bijak je lah. Itu nombor 1. Nombor 2,
Kalau tak bijak sangat pun tak apalah. Kalau ada kabel ke apa ke, adjust masuk UPNM. Kita ada option yang kedua, UPNM. Kenapa UPNM? Dengan UPNM, everything is free lah. Kerja pun dah siap. Apa masalah dia? Okey, itu nombor 2. Nombor 3, tuan-tuan boleh pilih ambil PTPTN je. Biarlah ayah-ayah dulu pun bodoh ambil PTPTN. Sampai anak 3 pun tak boleh bayar. So, kau pun bodoh macam ayah je. Kau buat je benda yang sama, ambil PTPTN. Boleh. Okey? Minta maaf cakap kasar. So, nak pergi nampak lah. So, yang keempat, option apa lagi ada? Option yang keempat adalah siapkan je lah 100,000 atau berapa ribu yang tuan-tuan rasa bersesuaian. Simple. Tak susah sangat. Okey. Di sini saya ada buat satu unjuran. Cost living. Cost living bermaksud hari ni gaji kita Captain 6,000 bodoh. Jika kita mengambil nilai sebagai inflation punya nilai. Kadar inflasi dekat Malaysia lebih kurang tidak sampai 3% setahun. Kalau kita ambil unjuran kira-kira ni, sepatutnya pada saat anak kita dah masuk universiti 18 tahun, sepatutnya kita kena ada sekurang-kurangnya gaji RM9,237. Banyaknya. Nampak macam banyak. Sebenarnya ini adalah cerita pasal inflasi. Cerita pasal keripap. Keripap hari ni RM1 dapat 2. Yang mana RM1 yang sama kita boleh guna 10 tahun lepas untuk beli 4 atau 5 biji keripap. Cerita yang sama. RM6,000 yang hari ni, pada ketika ni nilai dia bersamaan RM9,237. Baru nilai dia sama macam RM6,000 yang kita dapat 10 tahun 20 tahun dulu. Macam tu cara kiraannya. Jadi kita nampak based on inflation, sebenarnya kita kena ada pendapatan banyak ni untuk kita kekal dengan kos hidup kita. Kalau tak, ataupun gaji kita maintain RM6,000 sampai RM6,000 sampai kat sini sama, means kita tak boleh nak survive. Kenapa? Inflation tu je dah tak boleh nak cover dah. Kalau based on inflation punya calculation. Alright, kat sini saya buat unjuran kalau kita ambil PTPTN hari ni, kalau tuan-tuan boleh google dekat PTPTN diperlukan lebih kurang RM30,000 pembiayaan yang diberi kepada pelajar yang nak menyambung ijazah dengan PTPTN. RM30,000. Jadi apa yang saya nak tunjuk dekat sini, kalau tuan-tuan nak make sure anak-anak tuan-tuan boleh belajar dekat sini, kurang-kurang PTPTN kena bagi RM43,000 lebih kurang. Maksudnya loan dia dah bukan harga RM30,000 Sebab apa? Sebab there is an inflation issue yang kita kena fikirkan. Alright, saya tak nak sentuh pasal dua benda yang akan ambil duit kita, sama ada kita sedar atau tidak sedar. Ada dua makhluk halus yang ambil duit kita. Sebab tu saya tak nak sentuh dalam ni. Yang tu saya akan sentuh kemudian. Saya nak tunjukkan tuan-tuan, yang pertama, apakah persediaan kita untuk kita siapkan duit untuk anak kita belajar kat sini. Kalau kita nak siapkan lah, selain daripada dua option saya cakap tadi, masuk askar ataupun make sure anak tu bijak, punya super, punya pandai, kerajaan bagi beasiswa. Itu yang saya nampak. So kalau tak ada option tu, tak nampak macam anak kita boleh super pandai. Kalau kita pun dah habis usaha macam tak boleh. So kita kena fikir option lain lah. Saya bukan kata anak-anak tuan-tuan tak bagus, tapi kita kena fikirlah option tu. Right. So soalan pertama, apakah persediaan dan dana yang kita kena siapkan untuk anak kita belajar? Itu yang pertama. Yang kedua, adakah tuan-tuan sedar bahawanya dengan gaji yang kita ada ni cukup untuk kita tampung hidup kita? Sebab ada isu inflation. Yang ketiga, adakah tuan-tuan sedar yang ini jika berlaku tuan-tuan masih berkhidmat, masih ada kerja? Jika tuan-tuan tak ada kerja atau tuan-tuan mengambil langkah berhenti awal ke atau memulakan perniagaan atau apa-apa pekerjaan di luar sebagai mengganti pendapatan kepada gaji askar kita, adakah pendapatan yang kita cipta itu cukup? Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, jika kita takdirkan kita tak panjang umur, apakah jadi dengan anak-anak kita, persediaan untuk dia orang belajar dekat sini? Apa akan jadi dan apakah persiapan kita? Yang mana mati itu pasti. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tak, yang hidup itu pasti akan merasai mati. Bukan nak cerita pasal ceramah agama macam bagus, tapi saya fikir benda tu dan saya tahu tuan-tuan pun fikir benda yang sama. Jadi kat sini saya nak tunjuk pasal timeline sahaja. Saya tak nak lebih in detail sebab benda ni agak teknikal. Kalau saya nak tunjuk dengan numbers, saya boleh tunjukkan, tapi dia agak teknikal. Jadi saya hanya tunjuk in roughly idea. Bagaimanakah persediaan? Adakah kita sedar pada ketika anak kita SPM ni, umur kita 44 tau, yang bagi sebaya dengan saya lah. 17 tahun, anak kita 44. Bayangkan, 44 umur kita, umur 45, kita tengah angkat beg, bawa masuk hantar anak daftar universiti. Kalau anak saya sama, anak tuan-tuan sama macam umur anak saya hari ni lah, 7543 ni. Jika bukan, tuan-tuan boleh kira sendiri. Ini adalah contoh simple mudah saya nak tunjuk untuk diri saya. Okay, bayangkan anak saya umur 18, 45 saya tengah angkat beg masuk universiti. Anak saya umur 18 dekat sini, anak nombor 2 umur saya 47 tengah angkat beg lagi. So anak saya nombor 4, umur saya 49. Dah tua lah kiranya kan, 49. Anak saya
baru daftar, anak yang keempat baru daftar universiti. Jadi objektif saya nak tunjuk, adakah kita sedar dengan perjalanan masa ini? Di mana berakhirnya masa ini kita tak tahu. Di mana berakhirnya masa ini kita tak tahu, tapi kita merancang jika Tuhan izinkan. InsyaAllah setiap yang berlaku itu pasti ada sebab. Tuhan yang lebih mengetahui segala-galanya. Jadi kita merancang, Tuhan merancang. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Manusia merancang dan Tuhan merancang. Sesungguhnya perancangan Tuhan itu lebih baik dari segala perancangan. So itulah saya punya pandangan. Sedikit perkongsian saya hari ini. Terpulang, kalau tuan-tuan rasa bermanfaat, gunalah. Jika tidak, mohon maaf menghabiskan masa tuan-tuan untuk tonton video saya. Terima kasih.